kita selalu dengar orang Melayu santau menyantau sesama sendiri masa berniaga. Masa berniaga. Masa berniaga kan. Ini orang Melayu tolong orang Melayu lain kan. Kita selalu kata bangsa Cina maju sebab dia tolong sesama sendiri. Kita janganlah kata Cina tu buat macam tu. Kita tolonglah. Guys, hari ni bersama dengan Faiz Azmi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama dengan saya lagi sekali ya, Faiz Azmi ataupun Financial Faiz. Tapi untuk guest kita pada hari ini adalah the CEO of InScan, Encik Firdaus. Encik Firdaus, welcome. Terima kasih. Kita record hari ni pada bulan puasa. So sebab tu you guys tak nampak ada air ke apa ke. Tak adalah. Kau nampak boleh report. Tapi Encik Firdaus, Encik Firdaus datang dari mana ni? Daripada Cyberjaya. Cyberjaya, that's the office lah. Yep. Okay, InScan. Boleh tak cerita sikit? Sebab our guest kadang-kadang dia tak tahu badan-badan di bawah kerajaan ni. Bukan semualah, ada banyak. Tapi InScan ni I tahu sebab I'm a business owner. So business owner kena tahu sikit sebanyak tentang InScan, semua support system untuk entrepreneurs yang ada dekat Malaysia ni. Okay. So Encik Firdaus boleh cerita sikit tak? Apakah itu InScan? Okay, InScan adalah singkatan untuk Institut Keusahawanan Negara. Ia adalah sebuah agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan pada tahun 2004 lagi. Tugas utama kami adalah untuk memberikan latihan dan bimbingan kepada usahawan-usahawan yang ada di luar sana. Khususnya kepada usahawan mikro dan juga usahawan informal. Usahawan mikro dan informal, meaning tu macam mana tu? Okey, kalau ikut definisi yang kita gunakan lah, kalau anda adalah seorang usahawan mikro, bermakna jualan tahunan anda tidak melebihi 300,000 setahun. Bila lebih daripada 300,000, anda dah masuk kategori kecil. Dia ada definisi dia lah. Untuk kami, basically kita handle small player lah. Kalau informal tu lagi, dia langsung tak wujud dalam radar. Bermakna tak berdaftar. Tak berdaftar, mungkin dia ada lesen PBT tapi dia tak berdaftar dengan SSM. Okey, dia tak ada apa tu dipanggil informal. Enterprise. Dia tak ada enterprise. Enterprise PLT tak ada langsung. Tak ada. Tapi Malaysia ni negara yang amat menyayangi rakyat dia, masih boleh berniaga. Kalau anda pergi ke PBT dan maybe apply lesen untuk jadi penjaja, masih akan diberikan. Maknanya dia apply PPT tu menggunakan nama individual. Nama individual. Dan PPT tu maksudnya adalah pihak berkuasa tempatan ni. Ya, saya. Contohnya macam MBSA kat sini lah. Ya. Itu kalau dia mohon. Kalau dia berniaga tanpa lesen lagilah. Langsung double informal lah. Double informal. So maknanya untuk InScan ni akan menjaga atau menjayakan peniaga-peniaga mikro dan informal ni lah. Ya, saya. So macam mana? Apakah jenis support yang diberikan kepada peniaga-peniaga ni? Bagi kami memberikan seberapa banyak boleh kita cuba bagikan ilmu pada dia lah. Bagi ilmu dan bagi bimbingan. Sebab kita sedar mungkin peniaga-peniaga yang kecil ni, dia berniaga selalunya disebabkan keperluan hidup. Okay. Dia bukan berniaga sebab dia nak kaya. Okay. Dia ada dua cara usahawan dilahirkan. Okay. Dia dilahirkan daripada keperluan ataupun dia dilahirkan daripada opportunity ataupun idea yang dia ada. So kalau kita tengok startup entrepreneur, orang yang buka company yang besar ni, dia bermula daripada opportunity. Dia nampak peluang, dia nampak masalah, dia keluarkan solusi dan dia berniaga. Kalau usahawan kita yang mikro, kebaikannya dia datang daripada keperluan. Bermakna dia hendak mencari kelangsungan hidup. Dia nak menyara keluarga dia. Ataupun dia dah graduate daripada universiti, tak dapat kerja. Apa nak buat? Mak bapak dah tengok sengit dah, takkan nak bagi duit lagi kan. So dia start berniaga. Jadi kumpulan yang menjadi usahawan daripada keperluan ni lah, yang kadang-kadang mereka tak dia punya permulaan tu tak sempurna macam orang yang daripada opportunity ni. Sebab dia orang ni tak ada masa nak pergi cari ilmu, tak ada masa nak pergi check market dan sebagainya. Dia terus berniaga je. Betul. Jadi role kami dekat InScan adalah untuk bantu mereka dari segi apakah ilmu yang kita rasa dia perlu. Ramai daripada pelanggan kami dah lama berniaga, dah berniaga 2 tahun, 3 tahun, baru backtrack datang belajar balik. Jadi pelanggan meaning usahawan tu lah? Ya. Oh, dinamakan pelanggan ni? Kami panggil pelanggan lah. Okay.
Sebab dia bayar untuk masuk kursus InScan. Oh, okey. Kena bayar. Okey. Setiap kursus kami ada bayaran lah, walaupun Subsidi. disubsidize oleh kerajaan, tapi kami masih mengenakan yuran. Kenapa perlukan yuran tu? Kenapa tak bagi percuma saja? Sebab saya yakin InScan maybe boleh bagi kelas-kelas secara percuma, tapi adakah ini satu pilihan oleh InScan untuk mengenakan sedikit yuran? Ya, kami kenakan yuran sebab kami nak tengok pelanggan kami, usahawan-usahawan kami ada komitmen. Kalau kelas dalam 2 hari, 3 hari itu, kos untuk menjalankan kelas bagi seorang adalah lebih kurang RM900. Termasuk dengan penginapan, dengan makan, dengan bagi t-shirt percuma. Kita kenakan yuran RM300. Lagi RM600 lebih, kerajaan tanggung. Disebabkan oleh yuran tu, saya percaya kelas InScan 95-98% penuh. Setiap kali. Kalau kelas percuma, saya rasa separuh pun susah. So basically apa yang orang cakap tu betul lah. Benda yang free tu kadang-kadang orang tak nampak value lah. Orang tak value, orang main-main, dia main letak je nama, lepas tu dia tak datang. Dapat t-shirt free apa ke? Dan dia membazirkan duit kerajaan. Sebab ini adalah fund kerajaan yang kita gunakan untuk melatih orang. So kami amat strict dalam perkara ni. So kita kenakan yuran tu. Mula-mula untuk mereka yang first time join program InScan akan komplain. Tapi lepas dia masuk satu kelas, dia masuk lagi. 70% daripada enrollment kami adalah repeat customer. Kami tengah cuba nak kurangkan ni. Kenapa? Nak kasih peluang orang lain? Sebab nak kasih peluang orang lain. Kan kita asyik train orang yang sama je. So sekarang ni kita dah turun kepada 50%. So setiap kelas tu, half the class pernah join kelas InScan. Bermakna dia nampak value kepada apa yang telah dia belanjakan. Dan program bimbingan kami kenakan bayaran RM600 pula. Tapi itu adalah untuk program selama 4 bulan. Jadi pada saya, model ni boleh berjalan. Dan InScan pun adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan oleh kerajaan. So the government owns the company lah. So kita orang pun kena ada income, kena ada revenue. Jadi saya pun kena berniaga jugalah sikit. Betul, faham. Apa pendapat Encik Firdaus bila dikatakan mereka yang berniaga kecil ni, mereka adalah self-employed dan bukan business owner. Maknanya kalau mereka tak boleh berada di kedai pada satu hari itu, kedai itu tutup. So maknanya kalau dia ada staff lain tak apalah, itu dah jadi maybe business owner. Tapi kebanyakan apa yang saya boleh nampak micro informal ni adalah mereka yang hanyalah self-employed. Saya rasa melihat kepada kategori dan jenis perniagaan. Kalau mereka membuka kedai makan ataupun jenis warung tepi jalan, yes, dia sangat self-employed. Dia dengan suami, dengan isteri ataupun dengan anak. Kalau dia tak ada, memang tutup. Ada juga usahawan kita yang kecil ni, tapi dia membuka kedai yang trading, yang menjual. Jual baju, jual tudung. Yang itu ada employment. I see. Dia mengambil pekerja. Sebab waktu dia buka tu, dia tak boleh cover seorang daripada pagi sampai malam. So dia akan tukar shift dengan seorang pekerja. So kalau yang macam bakery, operate daripada rumah dan sebagainya, itu very self-employed. Dia memang tidak mengambil pekerja, melainkan macam ni lah, bulan puasa increase order, then dia ambil part time. Untuk masuk. Sejak daripada COVID ni, semua usahawan kita dah pandai ambil part time lah. Sebab dah serik dah ambil pekerja. Masa COVID kena bayar gaji semua kan. So sekarang ni semua dah pandai part time. Sampai saya pun kata, korang punya part time ni semua dah ikut undang-undang buruh, dah jadi full time dah sebenarnya. Kan, korang nak panggil part time pun kau panggil lah. Tapi boleh terangkan sikit tak perbezaan antara part time dengan full time dari segi jam bekerja? Well, okay, it used to be dulu kita tengok daripada 40 jam, 44 jam seminggu kan. Itu full time? Itu full time. So kalau kita ambil less daripada tu, then kita boleh engage dia on part time basis. Tapi kalau kita run kita punya working hours, part time kita tu, kita run dia sampai 40 jam, 50 jam seminggu, itu dah full time employment lah. Kan? So ada beza ya antara benefit untuk full time dengan part time? Dia punya KWSP, dia punya SOCSO kan, perlindungan dia start kicking in kan. Benda-benda yang macam ni adalah benda yang usahawan kita tak belajar. Sebab yelah, masa berniaga kan. Dia sibuk, dia fokus pada perniagaan dia sajalah. Pada dia, saya jual barang, saya dapat duit. Tapi dia terlupa. Adakah InScan akan cover semua ni? Yes.
Kita cover ni dalam kursus asas keusahawanan. Kursus asas keusahawanan okey. 2 hari kita siap keluarkan satu buku panduan pada mereka, dan kita cover topik-topik yang memang dia orang tak nak belajar. Sebagai contoh, macam mana nak tubuhkan syarikat. Apa beza antara enterprise, PLT, sedia berhad dan sebagainya. Okey. Kita juga jika anda menggajikan pekerja, apakah anda punya tanggungjawab sebagai seorang majikan, dan masuklah EPF, SOCSO dan sebagainya. Kita cover sikit kewangan. Okey. Very basic, very basic, sebab kita tahu topik kewangan ni very dry. Kita cover kewangan. Kita cover juga sedikit perundangan. Okey, kontrak, invoice dan sebagainya. Kalau tidak kan, usahawan kita ni dia suka belajar satu benda je, marketing. Okay. Yang dia akan bayar dan pergi dia kelas. Akan bayar beribu-ribu, dia akan masuk, sebab memang betul kalau tak ada marketing, tak ada sales, tak ada income. Betul. Saya setuju. Masalahnya kalau marketing aja, kan, duit pun tak reti macam mana nak rekod. Okay, company terbagai is an issue. Tapi ramai orang kata tak apa, kalau dah tiba masalah tu kemudian saya tackle. Boleh tak, sebab sebagai seorang usahawan, myself benda yang saya kena fokus tu adalah marketing dan sales. Memang kita kena cari revenue. Yes. Tapi sebenarnya kalau nak kena tanya pasal accounting semua kan, tak tahu apa, jangan tanya saya. Kadang-kadang saya kata daripada saya kena buat paperwork tu, saya nak quit lah, lebih baik quit daripada saya kena buat paperwork. Tapi tak apa, sebab saya ada lebih kurang 10-15 staff lah yang akan support lah, seorang buat editing, seorang buat camera work, dan of course akan ada seorang pergi buat accounting dan seorang buat HR. Yes. Itu dah level kat sini. Tapi adakah usahawan-usahawan yang kecil ni perlu belajar semua benda ni? Macam ni lah Faiz, saya ambil simple example lah. Awak mungkin tak boleh tak boleh tahu semua benda, tapi costing awak kena tahu. Kan? Kalau awak keluarkan satu produk tu, kalau awak kena tahu daripada harga produk tu berapa banyak cost. Okey, dan berapa banyak untung. Itu pada saya paling basic. Akak jual goreng pisang pun dia kena tahu cost dia berapa versus berapa jualan dia, supaya dia tahu margin dia berapa. Kalau kita berniaga, kita tak boleh, kita tak tahu dan kita tak reti kira yang itu. Itu yang jadi masalahnya. Bila harga pisang naik, kita tak tahu apa impact. Harga minyak naik, kita tak tahu berapa impact. Kan? So, tak payah pergi jauh lah. Ini bukan satu organisasi yang ada CEO, ada CFO, ada apa semua kan. So, kalau saya sendiri berniaga, saya jual goreng pisang, saya kena tahu kos pisang berapa, kos minyak berapa dan sebagainya, dan untung bersih saya berapa. So, kalau kita nak naikkan harga, kita tahu kita naikkan harga tu impact dia jadi berapa. Saya rasa kadang-kadang basic yang ini pun tercicir. Yang pelanggan-pelanggan Encik Firdaus lah. Encik Firdaus setuju tak kalau saya cakap, kalau perniagaan tu kecil, memang owner kena tahu dan buat semua? Ya. Kalau perniagaan tu besar, owner kena tahu semua tapi tak payah buat semua. Betul. Sebab yang executekan semua tu orang lain. Tapi dia kena tahu benda tu penting. Betul. Macam accounting, dia tahu benda penting tapi dia tak akan buat. Bahayalah accountant. Betul. Setuju Betul. Tapi dia kena tahu supaya dia tak kena tipu dengan staff dia lah. Tu betul juga. Tak apa, kadang-kadang company yang kecil-kecil jadi besar ni, staff dia yang paling dia percayai adalah isteri dia lah, atau adik-adik. Tapi itu isu lain, sebab kadang-kadang ada juga kes-kes antara isteri suami dan juga adik-beradik. Tapi nak tanya lah, Inscan ni ada tak matlamat untuk menaikkan peniaga atau pelanggan-pelanggan ni daripada micro dan informal menjadi something yang lebih established? Okey, memang jadi misi kita. Dalam setiap tahun program-program bimbingan yang kita run, kita actually akan ukur berapakah jualan mereka yang masuk program bimbingan kami. Ini sangat susah, sebab usahawan kita memang susah nak share dia punya sales. Kenapa? Dia nak lari dari lembaga. Sekarang dia dah rebrand, panggil hasil hasil. Dia tak nak orang panggil dia lembaga lagi. Tapi usahawan masih panggil dia lembaga lah, kan. Dia orang sangat takut untuk report dia orang punya sales kepada agensi-agensi macam kami, kerana dia takut data tu pergi kepada lembaga hasil. Walhal dia tak cukai pun. Dia tak kena cukai pun. Kenapa? Dia punya tak banyak. Tapi dalam kepala dia, tak apalah,
baik dia orang tak payah tahulah. Sebab dia orang tahu kan, ke dia orang tak tahu pasal dari segi sale tu boleh tolak cost of sales, boleh tolak operation cost. Adakah mereka sedar? Kita dah tunjuk tu semua. Dah tunjuk. Kita dah tunjuk dengan margin yang maybe 30%, 40%, for you to actually nak kena cukai tu, you actually kena hit sales nak dekat 500-400 ribu setahun. Kan? Baru you eligible untuk membayar minimum cukai tu kan. Income tax, okay. Income tax tu. Tapi dia orang, this is pada saya kurangnya literasi, kurangnya kefahaman dari bila dia orang ni kadang-kadang malah nak fikir lah. Malah fikir lari lagi sedang. Kan? Walhal sikit aja. Dan saya selalu nasihatkan dia orang, kalau dia orang dah sales banyak tu, katalah you kena bayar, katalah kita biasa kira, kalau you hit sales dalam 500 ribu setahun, dengan you punya profit margin 30%, maybe you kena bayar cukai sebulan dalam 3-4 ribu je. You punya income tax. Dia cakap dia, you bayarlah zakat. Kan? Katalah so, dia orang ni enterprise selalu ya, kalau kan? It's whatever they declare. Betul. Kan? You bayarlah zakat 3,000 sebulan. Tu saya cakap kat dia. Selalu cakap dia orang lah, kalau sale lah 500,000 setahun, takkan terima kasih kat Tuhan sebulan 3,000 je. Kan? Faham. Jangan fikir kerajaan ni. Jangan fikir LHDN semua ni. Terima kasih kita pada Allah kan. Betul. Okay? Takkan 3,000 je you bayar zakat sebulan. Kan? Sales dah 500,000 ni. Betul. Kan? So, bayar lebih zakat. Langsung tak payah bayar lembaga. Kan? So, tapi nak sampai pada tahap di mana kita boleh nasihatkan, jumpa dengan dia orang tu, kita kena jumpa dengan dia orang lah. Kita kena pelan-pelan bagi ilmu, kita kena bagi keyakinan kepada dia orang. Itulah kerja kami kat InScan. Kalau InScan punya pelanggan ni, ada tak yang boleh nampak lah ada potensi. Dia punya potensi tu, and then maybe dia tak bagi tahu terus, tapi dia bagi tahu ikut mulut, so tak ada paper trail Saya sale 800,000, cost 400,000, profit 400,000. Ada tak InScan pilih dia untuk bimbing specifically dia? Special case. Dalam program bimbingan kami, memang ada yang masuk tu dia mix. Sebab kita kalau nak masuk program bimbingan, you kena at least 2 years in service, in business. Ada yang masuk program tu dia sales dah 1 million, 2 million aja. Okay. Ada yang masuk program tu hanya 200-300 ribu. Kita tak letakkan dia punya sales tu sebagai satu pagar untuk you masuk dalam program. Kita in fact kita lagi suka orang yang pelbagai sales ni masuk dalam program supaya dia orang boleh bercampur. Ni macam kan, kalau you lagi ramai diversity yang ada dalam kelas tu lagi bagus. Dia boleh learn from each other lah. Learn from each other. Lagi satu, usahawan yang selama ni ingat ceiling tu tinggi tu aja, bila dia jumpa orang lain, lagi tinggi ceiling tu. Kan? Inspired pula sebab ramai dia orang ni kadang-kadang dia ada dia punya own glass ceiling aja yang dia letak. Jadi kita minta dia campur. Tapi bagi mereka yang dah 1 million, 2 million tu, okay, then kita akan recommend for them to be further help ataupun dibantu oleh agensi-agensi lain yang membantu dia orang dari yang membantu company-company small medium. For example, dekat SME Corp, dekat SME Bank. Okay, kita akan mention dia orang ni kepada agensi lain. Tapi kadang-kadang kita tanya dia orang juga, nak pergi lagi ke? Kan? Ramai orang, you be surprised, tak nak. Dia selesa kat situ. Dia dah selesa kat situ, dia kata dah lah. Ya, sebab Encik Fidah kata 1 million, 2 million. And this are still enterprise So itu sales. Kalau margin ni berapa? 60%? 30%? About that. 600,000 lah dia take home every single year. Yep. Selesa, tapi rasanya boleh pergi jauh lagi. Boleh. So tadi Encik Firdaus ada cakap pasal agensi lain. Adakah ini bawah KUSKOP juga? Ya, saya. Apa contoh-contoh agensi itu, dan boleh tak terangkan KUSKOP ni apa? Okey, KUSKOP adalah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Sejarah It's a kementerian Ya, okay. Kementerian. Sejarah kementerian ni dulu pada tahun 2009, kementerian ini ditutup sementara. Dan dibuka semula pada 2018, tahun 2018. Bawah kementerian ni kita ada SME Bank, SME Corp, kita ada Tekun, kita ada Suruhanjaya Koperasi, kita ada Bank Rakyat, kita ada InScan, kita ada Pernas, okey. Ada 10 Amanah Ikhtiar juga di bawah ni. Jadi kami ni kira adik-beradik lah. Tapi ini baru 10 agensi. Ada 47 agensi kerajaan yang membantu usahawan. Yang luar daripada KUSKOP ke? Termasuk KUSKOP. Termasuk KUSKOP. Ada 47. Keseluruhan lah bawah kerajaan. Itu persekutuan aja, tak termasuk agensi negeri. Negeri. So ada banyak agensi yang sebenarnya ditubuhkan untuk membantu usahawan-usahawan kita. Kenapa usahawan? Kenapa mereka ni perlu dibantu?
kenapa mereka perlu dibantu. Sebab ada je usahawan yang boleh berdiri atas kaki sendiri, ada yang perlu dibantu, dan ada juga yang dah dibantu tapi tetap layu. So kenapa kerajaan perlu sediakan dana untuk membantu usahawan? Kenapa mereka tak boleh find their own solution dan help? I think kalau nak tengok cerita ni, kita tengok daripada masa Kongres Ekonomi Putra baru-baru ni. Yes. Okay. Masa kita mula-mula merdeka, okay. I forgot what was the number. Maybe I think almost 70% orang Melayu dalam keadaan miskin. Okay. Education memang satu cara yang memang kerajaan push untuk naikkan taraf orang Melayu, dan saya rasa the education plan sangat berjaya. Alhamdulillah. Kan, alhamdulillah sekarang ni ramai orang Melayu, lawyer, doktor, engineer, professional kan, sampai melimpah-limpah dah. Okay. Tapi orang Melayu jadi usahawan berjaya ni tak ramai. Actually teori saya sebenarnya ramai, tapi dia senyap je. Oh ya ke? Kan? On paper tak ramai lah. Dia orang Melayu kan, bila dah berjaya tak beriak kan. So duduk diam je lah kan. Padahal dah kaya kan. So tak seramai yang kita expect. Dan I think satu cara untuk kerajaan untuk bantu, untuk push diorang ni adalah dengan cara ni lah, bagi bantuan keusahawanan. Bermula daripada yang sekecil-kecilnya, mikro ni, sampai ke yang dah besar nak listing. Ada banyak aktiviti-aktiviti yang kerajaan buat untuk bantu. Dan saya rasa usahawan sangat saya rasa banyaklah bantuan yang kerajaan bagi. Dana yang kerajaan keluarkan, berbilion-bilion setiap tahun untuk bagi pinjaman, untuk bagi garanti kepada usahawan-usahawan. So saya rasa kalau usahawan kata dia orang tak ada bantuan tu, dia orang ni kena buka mata cari sikit lah. Kan, memang banyak ada. Nak mencari pun memang satu usaha jugalah kan dalam bisnes. Nama pun usahawan kan. So permulaan tu usaha lah kan. Tadi Encik Faizal ada cakap pasal orang Melayu maybe kalau dah kaya ada yang tak menunjuk. Tapi nak tanya pasal lambakan-lambakan founder-founder yang buat produk. Tapi sekadar ikut orang, and then kadang-kadang ada yang cepat kaya. Bila nak cepat kaya tu kadang-kadang dia akan gunakan marketing yang pelik-pelik sikit lah. Sewa jet lah, sewa kereta mahal lah. Itu macam mana tu? Sebab apa yang Encik Faizal cakap tu, ada yang tak menunjuk. Saya setuju, ada yang memang humble, duduk rumah biasa-biasa tapi dalam bank duitnya berjuta. Tapi ada juga on the other end of the spectrum ni yang memang tujuan dia adalah nak menunjuk saja tapi tak sustain. Kadang-kadang nampak dia untuk 2-3 tahun lepas tu senyap. Itu pada saya, siapa saja nak berniaga, the most basic thing is product. Adakah produk yang anda keluarkan itu menyelesaikan apa-apa masalah dalam masyarakat? Kalau you ada produk yang selesaikan masalah dalam masyarakat, you memang ada disruptive product. That mean produk tu you tak payah marketing, orang beli. Sebagai contoh, when Grab mula keluar, kan, dia menyelesaikan masalah di mana orang masa tu susah nak dapat taksi. Betul. Kualiti taksi teruk. Jadi Grab terus memberikan satu solusi kepada masyarakat. So memang dia kena buat marketing, tapi it's a product that people want. Berbalik kepada soalan you, kalau saya sekarang ni, lain pula orang yang sekarang ni yang nak cepat kaya ni, dia tengok apa produk ada kat dalam market. Lepas tu adalah cerdik pandai kata market share produk ni ada 2 bilion setahun. So dia kata tak apalah, I target I nak 30% aja. 600 juta. Banyak tu. Banyak. Kan? So I keluarkan produk yang sama. Produk dia tak berbeza dengan produk lain, tapi macam mana dia cuba cover? Dia belanja marketing. Kan? Dia boost, dia viral. Masalahnya semua orang memancing di dalam kolam yang sama. You ambil pun market share, you ambil market share orang lain. Silap bulan market share tu market share orang Melayu juga. Kan? Why don't kita berhenti sejenak, fikirkan dulu produk-produk apa yang kita nak keluarkan, supaya produk tu inovatif, produk tu kreatif dan berlainan dengan produk yang ada dalam pasaran. Kami ada satu kelas, Faiz, khusus asas pembangunan produk. Di mana kami cuba ajak usahawan mikro dan mikro dan informal ni, sebelum dia keluarkan produk tu, sebelum keluarkan kerepek tu, buat market research sikit. Company besar market research lain lah, pakai Frost & Sullivan lah, apa semua lah. Kita punya market research, jom kita pergi Maidin. You nak buat keropok, jom kita pergi Maidin, tengok lorong keropok apa orang jual, packaging dia macam mana, harga dia macam mana. Lepas tu baru you fikir keropok you macam mana rupa. Nak lawan dengan dia orang. Kena lebih
lah daripada diorang. Okey. Baru datang kesedaran dia. Kami memang nampak lambatkan produk sekarang ni. Ini baru yang you tengok dekat yang level besar. Dekat level mikro memang teruk. Okey. Kita nampak banyak sangat lambakan kerana ramai usahawan ni dia mungkin datang daripada lebihan pertanian. Okey. Saya dah tanam pisang banyak-banyak. Okey, lepas tu pisang tu banyak tu je orang beli, lepas tu balance banyak ni. Dia buat kepek. Okey. Tapi Alright. Kenapa dia buat kerepek? Kita pun tak boleh nak trace sebenarnya sejarah kenapa dia buat kerepek tu. Yang kita tahu ada lebihan pisang. Okey. Tiba-tiba melambak kerepek pisang. Semua orang buat kepek pisang. Kan? Walhal perlu sepatutnya kajilah sikit. Siapa nak kerepek pisang, ada perisa apa, tak ada perisa ke. Benda-benda macam ni yang kita nak cuba terapkan. Jadi pada kami, pembangunan produk ni, asas pembangunan produk ni sangat penting. Sangat penting. Dan kami sangat-sangat sedih bila kita tengok setengah-setengah produk ni, dahsyat ada halal, dahsyat ada ni, tapi still orang tak beli. Sebab basis produk tu adalah dia bukanlah produk yang orang nak. Okey, sedap tak sedap tu belakang kira lah. Okey, memang produk yang melambat macam orang lain. Okey, so it's a shame because memang kerajaan nak bantu tapi kita kena little bit inovatif lah. Kan? Kalau tidak kan kita semua akan jual benda yang sama je. Paling kuat tambah cheese, paling kuat tambah strawberry. Bukan strawberry, ikan telur masin tu. Salted egg. Itu dua modal sekarang lah. Kalau nak semua benda letak salted egg. Semua benda letak salted egg, semua benda letak cheese kan. Yang paling lagi inovasi salted egg dan cheese sekali kan. So kalau itulah modal kita nak berniaga, then kita patut tanya diri kita, maybe jangan keluarkan produk dulu. Fikirkan dulu. Sebab saya kata pergi melawat, masuk Giant, masuk Maiden, tengok produk orang. Okay, ask yourself, can I compete? Boleh saya berlawan tak dengan tu? Okay, kalau saya tak boleh nak berlawan dengan tu, dan produk saya lah memang hanya akan duduk kat shelf aja. Tak ada siapa akan beli. So apa yang Cik Firdaus cakap ni is part of the module lah yang Cik Firdaus, apa tu? Khusus asas pembangunan produk. Okay, apa yang saya perasan apa yang Cik Firdaus cakap ni maybe boleh bercanggah tak dengan agensi-agensi lain di bawah Kuskop yang memang KPI dia adalah untuk membawa satu produk tu daripada rumah ke Maiden for example dengan semua label-label yang ada yang halal ke apa. Adakah dia macam bercanggah ke ataupun competing statements ke? Saya rasa kita orang lebih complementary. Okay. In fact, kita orang ada satu program bimbingan untuk usahawan yang produk dah masuk supermarket. Dah masuk. Okay. Usahawan kita ni pun satu penyakit juga. Bila dah masuk supermarket tu berjaya lah. Keduri buat doa selamat, alhamdulillah produk saya masuk Maiden kan. Lepas tu tak melawat produk dia. Okay. Merchandising is very important. Tapi bila kita letak barang kat dalam Maiden je, kita ingat miraculously orang akan beli. No, it doesn't work that way. Even Nestle pun letak merchandiser suruh orang try kan. Sampling. Betul, masih lagi kan. Lebih lagi kalau dia brand baru. Orang kita paling susah kalau nak beli produk makanan brand dia tak kenal. Kan. Kalau kicap tu turun-temurun lah daripada tok, mak, nenek apa semua akan beli kicap sama je. Kan. So itu pentingnya kita buat merchandising, kita kena service produk kita kat dalam supermarket. So kita ada satu program di mana kita bantu mereka. Bila ada agensi dah bantu you masuk supermarket, you kena buat apa? You kena tengok produk you jual ke tak. You kena tengok dia orang letak dekat shelf mana, bawah, atas, tengah, kat tepi sudut kan. You kena service you punya produk. I see. Itu pun kita ajar dia orang. Maknanya tak boleh lepas tangan lah. Tak boleh. Memang sebab kadang-kadang yelah, setengah-setengah supermarket tu sebab dia terpaksa ambil produk you sebab KPDN cakap kena ada local content tinggi kan. Dia memang terpaksa lah, dia kena letak lah. Tapi mungkin atas terpaksa tu dia letak lah dekat bawah sikit atau apa, bukan eye level kan. Dia eye level punya shelf tu yang premium kan. In fact kalau dekat US, I tahu that some companies yang food products ni, dia akan bayar atau dia akan bagi a huge rebate lah kepada retailers untuk letak produk-produk tu dekat eye level, and sometimes they will take a loss sebab dia nak dapatkan kepercayaan customer untuk awal-awal. After that dia tak akan take a loss sebab consumer dah memang cari produk dia. Waktu nak launching tu susah. Itulah sejak saya kerja kat Inscan ni, saya sedar yang supermarket kita ni sebenarnya dia bukan jual barang tau. Dia jual chef.
Your shelf. I see. Kan? Barang dia margin je kecil. Dia sediakan shelf, pemilik produk letak barang, lepas tu dia sediakan cashier. Kan? Bila dah terjual baru dia dapat dia punya income kan. So dia memang tak akan berusaha untuk lariskan jualan kita lah. Kita kena masuk supermarket, kita kena usaha sendiri. I see. So that is the challenge lah dengan kita punya usahawan, especially kalau first time masuk supermarket. Cakap pasal kicap tadi tu, yang apa yang Encik Faizal cakap. I tahu kicap tu yang kita cakap ni adalah dia mahal sikit berbanding dengan dia punya competition. Tapi rasa dia sama je. Tapi dia boleh jual pada harga yang almost double lah compared to sebelah. Tapi because orang kita dah percaya dengan brand tu, dia akan pakai lah. Yes. Tapi sebelum kita continue I nak promote sikit buku Financial Faiz ni, Duit Aku Hidup Aku. Sebab usahawan dan kewangan peribadi ni memang tak dilari. Terutama sekali kalau dia adalah entrepreneur. Kalau dia entrepreneur, dia punya kewangan peribadi bercampur aduk, betul? Yes. Dengan dia punya business. Patutnya dia splitkan lah. Duit masuk keluar. Tapi dia file tax pun satu form. Dia bukan file dua form. Sebagai seorang entrepreneur yang ada enterprise. Ataupun kalau dia informal, enterprise pun dia tak ada. So kewangan peribadi tu kena jaga. Yes. Tak nak lingkup kat sana, ataupun tak nak personal lingkupkan company, ataupun company lingkupkan personal. Okay? Kita akan rehat dahulu dan kita akan balik sebentar lagi. Take care. Okay, kembali lagi ke session Financial Faiz dengan CEO InScan, Encik Firdaus. Encik Firdaus, soalan ni I selalu tanya tengah-tengah lah. Selepas kita dah seronok berbincang tentang apakah InScan ni, apakah InScan boleh buat itu ini, baru nak tanya pengalaman dan background CEO dia. Okay. Kalau cerita pun susah orang nak percaya. Background saya lulusan kejuruteraan petroleum. Okay, petroleum engineering. Petroleum engineer. First job Petronas. Okay, after that saya keluar, saya join FedEx, Federal Express. FedEx, MNC lah. Tapi Malaysia base, kat Malaysia lah. Malaysia, dan saya keluar negara sebentar dengan dia orang. Based in Thailand. Lama juga dengan FedEx, 9 tahun. So saya dah terus masuk logistics punya line. Okay, left engineering punya line. After that saya masuk Pos Malaysia. I was Chief Operating Officer of Pos Laju. COO of Pos Laju. COO Pos Laju. Lama kat Pos Malaysia. And then saya after Pos Malaysia saya started out my first government punya job. Saya masuk IRDA dekat Johor. After IRDA saya keluar balik daripada government, saya masuk saya join Khazanah Nasional untuk buat projek tourism di Johor. Okay. After that I keluar Khazanah, I masuk sekejap dengan Tropicana buat property development dekat Johor juga. Lama saya kat Johor 10 tahun. Habis tu balik KL, relax sekejap, and then saya join InScan. InScan tahun berapa? 2017. Now about 6 years lah. 7 years now. Itu pun saya waktu interview, saya sebenarnya interview masa tu nak masuk Teraju. Okay. InScan di bawah Teraju masa tu. Dan last minute dia kata, okay, you masuk InScan boleh tak? Saya tanya, InScan ni apa? Kan punya lah InScan tak famous kan. InScan ni apa? Dan dia kata, ni buat training. Dan saya tak pernah buat kerja ni. Kan, tapi dia kata, dia tengok ambil CV pun, dia kata, okay, tengok you macam banyak kerja pun you boleh buat, you handle, you try lah. Kan? Dalam try tu bila dah masuk, saya rasa I think macam I found my passion lah. Okay. Kan, saya seronok. Sebab apa, ada banyak cara nak tolong orang kan. Saya rasa ini adalah salah satu daripada dia lah. Okay. Saya selalu cakap dengan saya punya team dekat InScan, kita pasang misi, visi kita niat kita nak tolong orang. Okay. Kalau kita niat kita baik, kerja kita baik, gaji kita dapat, barakah pun kita dapat. InsyaAllah pahala pun Allah bagi kan. Tapi kita kena tolong orang. Kita jangan buat kerja ni semata-mata sebab kita nak buat kerja je. So saya sangat pantang kalau saya tengok orang buat program semata-mata sebab nak buat program je. Nak mengisi KPI dia. KPI, sebenarnya kata orang telah join dan program dah tamat. For us, it's very important kita kena tengok outcome dia apa. Program ni hasilkan apa. Kalau hasil dia tak betul, jangan buat program. Okay, saya very particular dalam hal yang macam ni. Jadi dan saya rasa sendiri nampak hasil dia apabila kita tengok, kita ukur.
you masuk program bimbingan ni, kita tengok you punya sales berapa sebelum, semasa dan selepas. Okay, kita letakkan target 20%, 25% kenaikan. Ada orang akan argue lah, kata alah kalau sales saja naik tak semestinya untung kan. Ya betul, tapi kalau saya nak kira untung dia pula, nanti kan dia punya buku pun bukannya cantik sangat kan. So saya tengok sales je lah dulu. Sales lah, tengok satu matrix dulu lah. Sebab orang kita ni bila sales dia bagus, dia jalan pun okey sikit kan. Bila sales bagus, macam usahawan kita, bila sales dia orang tengah bagus, dia lagi senang menerima benda-benda lain. Bila sales dia rendah, dia hati dia, kepala dia murung kan, dia jadi murung. Kalau cerita pasal benda lain, tak mau dengar lah bos, nak naikkan sales dulu. Okay. So kita tolong naikkan sales dulu. Lepas tu pelan-pelan kita tengok apa lagi benda lain yang kita boleh betulkan. So ni adalah melalui program-program yang Encik Firdaus cakap tu lah. Yes. So macam mana untuk pendengar-pendengar kita ni nak join program InScan? Very easy. Everything is online. Masuk aja kita punya website www.inscan.gov.my. Semua program kita letak, kita post dekat dalam kita punya website. You terus register online dan terus make payment. Okay. Ada setengah-setengah program yang kita kena filter sikit. Macam kita punya program bimbingan, you register interest dulu. Jangan bayar dulu. Okay. Dia tak boleh bayar pun. Sistem setting macam tu. Kita akan call you, interview you dulu. Sebab kita cari orang yang sesuai untuk masuk program. Untuk kelas-kelas biasa yang training 2 hari, 3 hari ni, okay, you terus register je. Dan bayaran kita kenakan RM300 untuk setiap kelas. Tapi dengan RM300 tu, you dapat kelas 2 hari, you dapat hotel, you dapat makan, you dapat t-shirt. Okay. And trainer yang kita guna adalah trainer-trainer yang memang daripada market. Kami kat InScan, kami ada 64 orang pekerja. Seorang pun bukan trainer. Okay. Kita orang tak layak mengajar usahawan sebab kita orang bukan usahawan. So, bekerja lah. Okay. Kita bekerja. We are the program managers. Okay. We set, tapi kita akan panggil orang lebih-lebih lagi usahawan lain untuk mengajar usahawan. Sebab saya rasa itu formula yang terbaik. Kan? Daripada kita bawa cikgu yang tahu teori aja, kan? Kita bawa betul-betul orang yang tahu teori and practical untuk mengajar usahawan. Boleh bagi satu contoh tak usahawan yang dalam bidang ni, yang dia punya background sikit lah, yang mengajar kelas yang tertentu? Okay. One of our most celebrated coaches is kita ada, okay. Sebelum ni ramai orang tak pernah dengar business postnatal. Business postnatal, care. Selepas melahirkan anak. Yes. Waktu pantang lah. Okay. Sebelum ni orang gunakan term mengurut ibu lepas pantang kan. Okay. Kita jumpa dengan seorang coach ni, nama dia Puan Syahila. Okay. Syahila. Dia ada bisnes dia sendiri, dia menjalankan bisnes, dan kita gunakan dia untuk train mereka yang baru keluar daripada program-program yang di mana mereka belajar macam mana nak mengurut perempuan yang dalam pantang. Okay. Rupa-rupanya bisnes ni is very big business. Okay. Non-Malay panggil confinement care. Betul. Yes. Kan. Tapi orang Melayu dia terus jadi mengurut je. So daripada itu kita ajar dia, okay, daripada you mengurut je, baik you jadikan dia satu business. So I think kita dah train and coach nak dekat 300-400 yang keluar. Ada program daripada LPPKN called Mama Care. Yes. Dia certified. So tapi yang LPP Mama Care tu dia mengajar mengurut. Tapi program kita ajar the business side. So bila masuk dalam program kita ajar, okay, pakai uniform sikit, buka Instagram, booking pakai Instagram, badan tu janganlah bau jamu aja. Kan, benda-benda macam tu kan. And then kita ajar juga, you can always upsell. Okay, jangan mengurut aja. So sekarang ni kita ada usahawan postnatal care yang ada package mengurut, ada package makan dalam pantang. Dia masakkan. Package penjagaan bayi juga. Tolong kemas rumah pun ada. Okay, the whole package. Okay, so and some of kita punya usahawan sekarang ni, especially yang dekat southern side, dah fully booked by Singaporean punya mothers pula yang book dia orang. Okay, so that is one example whereby kita gunakan another usahawan yang start from Sheila lah. Tapi sekarang ni the student awal yang Sheila ada dalam kelas ni, dia orang pula come back kata dengan kita orang, Cik Firdaus, kita orang pula nak tolong train orang lain. So kita dah create 3-4 orang coaches daripada the first batch tu. So
Orang kita ni alhamdulillah bila betul nama itu dia nak tolong orang lain. Kan, dan kita nampak ni kat dalam InScan program kita, program cafe and restaurant kita orang macam tu juga. Coach dia adalah business owners. Coach dia business owner, Cik Susaini, okay. Susaini. The first batch dia a lot, I think dalam 8 orang come back and say, saya layak tak jadi coach, saya nak tolong orang lain pula. Ni anda berjaya lah. Dah berjaya. Dia dah belajar daripada Encik Susaini. Yes. Dia run dia punya restaurant business, dia berjaya, dia nak go back. Alangkah cantiknya ni. Kita selalu dengar orang Melayu santau menyantau sesama sendiri masa berniaga. Masa berniaga. Masa berniaga kan. Ini orang Melayu tolong orang Melayu lain. Kan? Kita selalu kata bangsa Cina maju sebab dia tolong sesama sendiri. Kita janganlah kata Cina tu buat macam tu. Kita tolonglah. Kita, why are we complaining about the Chinese? We just do lah. Betul. Kan? So kurangnya ini kita, so bila ada orang Melayu yang dah kita nampak ni, dia nak tolong. Cuma dia tak ada platform. Macam mana dia nak tolong orang lain. So, dia orang gunakan InScan sebagai platform lah. Kita appoint dia jadi coach, kita letak modul, kita bantu dia dan dia tolong seorang lain. So now, coaches untuk F&B, cafe, restaurant ni saya ada nak dekat 10 orang dah. Bermula daripada 1 dah jadi lebih daripada 10 dah. Ni yang saya pergi ke Langkawi tu, semua tu coach lah. Yes. Dia orang coaches. And kebanyakan dia orang semua adalah usahawan. Dia orang ada perniagaan sendiri. Masih ada. Tapi persoalan yang saya ada adalah Puan Sheila tu dia buat satu bisnes. Dan bila dia lahirkan bisnes-bisnes yang lain, bukankah bisnes tu akan menjadi dia punya competition? Macam mana dia dah buat, maknanya niat dia baik lah. Yes. Tapi macam mana dia sampai ke conclusion di mana dia rasa dia perlu give back to the community? I think ini bila kita tengok market, I think orang kita berniaga, dia orang ramai tak nampak market itu sebesar dia macam mana. Okay. Kalau kita berniaga kedai makan, kan, berapa banyak restoran kita buka? Berapa banyak, takkan orang tu nak makan kedai kita hari-hari. Kan. I think this is all very old thinking lah, cara pemikiran yang lama. Saya ada jumpa seorang usahawan yang ada 10 restoran, tapi dalam 10 tu dia punya tema dia berbeza. Sebab dia kata, ya, saya nak customer datang hari-hari, tapi takkan dia nak makan makanan sama hari-hari. So ada satu Thai, ada satu Western, ada satu ni. So same thing with our coaches. Saya pun tanya juga, dia orang tak takut ke compete? Dia kata market besar. The market is big, kan. Melainkan dia orang ni kedai betul-betul sebelah-sebelah barulah nak bergaduh. Tapi barulah hantar-hantar. Barulah dia nak menyantau kedai sebelah kan. In postnatal care, what happened to them masa PKP, dia orang ni semua kena pergi kedai, pergi rumah pelanggan down road kan, dan dia orang tak boleh cross roadblock. They start passing jobs to each other. Kawan-kawan dalam kelas dia kata, ada job yang kat sini I tak boleh, ni ada roadblock, you buat lah. Kan, they start this network amongst themselves. So memang it's a beautiful thing bila kita tengok orang Melayu, orang punya putra start berniaga dengan network yang positif yang macam ni lah kan. Saya langsung dalam design program, langsung kita tak terfikir benda ni akan berlaku. Kita orang punya geng bengkel kereta, there's one other group. The biggest increase in profit is the bengkel kereta punya group. And the biggest increase is not because dia orang ni they improve so much, they improve lah, tapi they decided to get together, dia orang bercampur dan dia orang share pembelian. Bulk lah. Dia beli parts apa? Kau beli tayar lah. Kau beli tayar kat mana? Okay. Lain kau murah. Okay. Join order kau. Ni. Okay. This is beautiful tau. Kan? Ini kerajaan memang tak boleh buat ni. Okay. Untuk nak mengumpulkan dia orang kan, dengan nilai-nilai yang murni. Kena datang daripada orang lah. Kena datang daripada. Tapi InScan juga yang mengumpulkan dia orang lah. Mempertemukan kita orang bagi platform tu je lah. Dia berjumpa petang-petang, dia orang mengetel lepas kelas, dia bila dia borak-borak, macam kita kata kat lain sekali lah, sel-sel otak mereka mula berhubung. Ya, sebab dia orang business owner. So memang concern dia adalah sales dan juga cost. Baru dapat profit. So automatic bila dah jumpa cara yang lebih baik, dia orang akan buat. So jadi apakah sumbangan InScan yang terbesar lah kepada usahawan ataupun ekonomi usahawan dekat Malaysia ni pada tahun 2023 secara am dan juga untuk Bumiputera? Okay. Sangat selalu orang tanya saya soalan ni. Dia orang kata siapa usahawan yang kita dah lahirkan, yang berjaya apa semua.
kita tak sebenarnya measure macam tu lah daripada mana-mana individu. Sebab saya percaya bukan InScan aja yang tolong usahawan, ramai agensi lain yang tolong. We play a small part in it lah. Okay, dan we have to give credit pada usahawan tu. Setengah-setengah agensi ni saya tengok kan, dia cakap macam dia yang buat lebih kerja daripada usahawan tu. Kan, sebenarnya 99% of the work is done by the usahawan himself. Dia sendiri yang usaha semua kan. Tapi for example, last year kita punya program bimbingan kami, kita berjaya latih dalam 800 orang. Peningkatan jualan 13 million, 13 juta. Ya, 13 juta peningkatan jualan, dan 30 orang telah berjaya meningkat daripada mikro ke kecil. Penambahan pekerjaan dalam 300 lebih pekerjaan. Kita measure. This is our KPI. KPI kami kat InScan bukan menjalankan program. Bukan Tak. Okay. KPI kami berapa peningkatan jualan, berapa penambahan pekerjaan, berapa banyak yang ni. Okay, itu KPI saya personally as the CEO and the organisation. Tahun sebelum was even higher. Tahun sebelum kita punya peningkatan jualan hampir 22 juta. Okay. Dan ini adalah Faiz, program-program di mana kita tak bagi dia orang duit. Just ilmu dan bimbingan. Kita tak bagi grant. Kita tak bagi loan. 4 months kita bimbing, kita tolong, kita tengok dia punya sales naik. Kan? Not a single cent goes into their pocket. Untuk program ni ada bayaran ke yang customer kena bayar? Dia bayar dia lagi. Yang bayar. Dia yang bayar. Tapi lagi. program ni sebenarnya disubsidize oleh kerajaan jugalah. Okay. Tapi macam mana pula Encik Firdaus dan tim bila nak marketkan this program, ada orang kata atau orang tanya, apa yang saya dapat? Memang itu soalan yang selalu saya dapat. Okay, dia tanya, masuk program ni dapat apa? Sebab dia orang selalu masuk program lain, maybe kat agensi lain. Bila dah masuk program, lepas tu ada gula-gula kat ujung. Jawapan saya selalu tu je, awak dapat ilmu kan? Dan bimbingan. Okay, kita untuk setiap mungkin personal touch juga daripada saya. Untuk setiap program bimbingan, untuk setiap cohort, first session dengan saya. Oh, okay. We call it the mind setting session dengan the CEO. So saya akan jumpa setiap batch baru. Okay, the first session akan saya, dan saya akan terangkan kepada dia orang program ni macam mana, expectation saya macam mana, expectation InScan macam mana. Okay, kalau betul-betul you boleh bagi komitmen, then kita boleh run. Setting ni penting supaya saya tak nak macam grantpreneur apa semua ni kan, masuk dalam, duduk sekejap, tengok, lepas tu dia expect dia dapat duit. Okay, tak, kita betul-betul nak bantu orang yang betul-betul nak bantu diri sendiri. That's important to me. Okay, Encik Firdaus, nak tanya pasal siapakah yang layak untuk masuk di program InScan ni, bukan apa, sebab saya rasa based on apa Encik Firdaus cakap, nampak macam saya tak layak. Sebab dia perlukan target market dia adalah informal dan juga micro. Yes. Tapi ada juga program yang saya boleh masuk. Macam program tu buka restoran tu kan. Dengar-dengar ceritanya bayar RM300 dan akan diletakkan di dalam restoran, cuba buat. Yes. Tu. Okay. Rasanya saya nak belajar, saya boleh masuk. Boleh. Tapi soalan yang kedua pula adalah macam mana InScan nak positionkan InScan ni berbanding dengan Teraju, Equinas punya program semua ni adalah dalam satu payung kerajaan besar. Tapi bukan ada overlap ke? Sedikit sebanyak. Okay. Menjadi satu kita orang bila kita buat annual business plan kita orang kan, kita orang buat annual retreat kat InScan. Saya tak tahu pasal agensi lain lah. Kita orang punya annual retreat, kita orang akan tengok apa orang lain buat, dan kita orang takkan ulang. Oh, okay. That is one of our motto. Kita takkan repeat apa yang orang lain buat. Kita akan cuba tengok dekat mana ada ruang-ruang, di mana ada kekurangan in the government machinery, dan kita cuba isi. Itu sebab kita buat yang khusus asas pembangunan produk tu. Khusus asas pembangunan produk kan. Pembangunan produk apa tu? Product development. Permohonan. Dia panggil permohonan produk. Pembangunan produk. Oh, okay. Product development. Sebab kita tengok mungkin banyak agensi dia cepat sangat nak keluarkan produk. Tapi produk tu tak cukup quality kan, tak buat ni. So kita nampak there is a niche to do that program. Kita juga nampak masih lagi ada banyak ruang di mana banyak sangat latihan tapi kurang bimbingan. Buat latihan ni senang Faiz, kan? Book hotel, order makan apa semua lepas 2 hari ni. Tapi lepas tu apa jadi? Kan? Siapa yang follow up dengan dia orang? Adakah benda tu berkesan? Dekat InScan kita ada
30-day survey yang kita hantar pada usahawan. Kalau you masuk kelas kita, selepas 30 hari, kita hantar satu survey kat you, kita tanya you balik keberkesanan program tu. Apa yang you dapat daripada program tu. Kita tanya balik that survey. 30 hari? After 30 days. Tak nak immediately sebab belum nampak lagi lah. Belum nampak lagi. After 30 days. We call it the tracer study. Okay. About 60 to 70% orang actually akan jawab balik soalan ni. Dan kita track. So for every class kita tengok what is the effectiveness of the class, dan kita cuba improve every year. Dan we try to do cubalah dengan peruntukan yang ada ni, kita cuba bagi yang terbaik lah yang kita boleh kan. Tadi saya tanya pasal InScan berbanding dengan agensi kerajaan lain. Tapi apa yang saya nampak, InScan ni maybe ada competition lain dari segi private coaches. Private business coaches yang ada kat luar sana. Kan kita akan nampak iklan-iklan dia ajak kita berniaga. Bila lagi nak berniaga, bila lagi nak hantar mak ayah pergi umrah. Itu marketing dia lah. Yep. Okay. How do you position yourself dengan mereka ini, and how do you view them? Okay. We are in contact with them. Okay, some of them nak collaborate dengan kita. Right. Okay, this is my view of this lah. Saya pernah borak dengan sifu-sifu yang charge 10-40 ribu satu session ni kan. Okay, dia kata jom lah InScan buat program kita. You know what I told them? Apa dia? You punya brand dah boleh jual 10 ribu satu session. Don't spoil your brand. Kalau you collaborate dengan InScan ni orang expect murah sebab kerajaan. Don't bring your brand down. Stay there. Stay niche. Okay. Kan? Dia kalau you dah you boleh charge 10-40,000, that's niche market. Jangan niche market 10. Pada 10,000 bukan 10 just to be clear. 10,000 people pay 10,000 40,000, okay? Jangan mass market benda tu. Itu aku kena pelik juga, kena ajar dia orang benda ni. Okay. So macam kita orang very best mass market. We are very mass market. Mass market product pricing. Mass market pricing. Mass market pricing lah. Dah ada subsidi ni gitu. Kan. So jangan compete dengan kita orang. So I always tell them, you kalau you tergugat dengan apa yang kita offer, that means you kena improve you punya product. Itu I punya follow up question. Sebab ada urut-urut lah. Okay. Kalau Encik Firdaus nak cut this part, boleh nak go off record. Tapi kalau diteruskan lah. Ada yang kata some of these gurus dan sifus ni mereka bukan business owner pun. Mereka macam Encik Firdaus cakap tadi, kami hanyalah program coordinator yang mengajarnya sebenarnya adalah business owners yang memang dah ada pengalaman bertahun-tahun dan berjaya dalam setiap niche masing-masing. Ada yang mak bidan, ada yang restoran, ada yang buka bengkel, dan mereka ni dah berjaya dan dia nak give back to the Malaysians melalui platform InScan. Yes. Tapi kalau guru-guru yang sifu-sifu ni ada yang dikatakan tak ada pengalaman pun dalam semua bidang-bidang yang dia ajar ni. So macam mana tu? Okay, it's a bit unfair to just label them dia tak bagus ni tak bagus tu. Faham? You nak cari orang yang betul-betul bagus dalam semua benda pun tak ada. Faham? Okay, yang semua bagus semua benda tu profesor ke Harvard, itu pun tak pernah berniaga. Kan? Pada saya, some of these gurus yang ada kat luar tu, they are very strong in marketing. They are very strong in PR. Okay. One thing also they are very strong at, dia kuat, dan saya memang puji dia orang ni, motivation. Okay. Dia punya call for action tu memang kuat. Kalau you join program dia orang, you akan akan rasa semangat lah buat bisnes, termotivasi. Okay. Itu sebabnya pada saya amat sesuai untuk usahawan yang dah sampai satu tahap. Okay. Kalau tahap yang boleh bayar 10,000 satu ke? Yes. Kalau you punya sales dah maybe 1 million, 3 million. You want to go further. You nampak bisnes you dah plateau kan. Macam hari-hari dah mati akal lah nak buat apa semua kan. Masuk program yang macam tu amat sesuai. Because then you will be motivated untuk berfikir di luar kotak, okay, untuk buat cara yang lebih baik. Tapi kalau you masih kecil kan, belum ada apa lagi kan, saya rasa mungkin kurang sesuai. Mungkin join program InScan dululah. Betul. Kan, okay, budget you pun based on cost pun kan. Based on cost kan. Join InScan sampai a certain tahap, then kalau you nak belajar viral marketing apa semua ni, okay. Tapi saya nampak sendiri orang buat viral marketing tapi production tak ada. Lepas tu bila produk dah viral, barang tak ada. Kan?
to me this is a mismatch. Jangan belajar marketing aja, jangan belajar viral aja. Kalau you tak ada asas-asas kan kat bawah ni yang boleh support your produk bila you dah viral. Saya ada kenal orang yang dia kerja dia tolong viralkan produk untuk orang. Sampai usahawan tu bila call dia, bang, stop boleh tutup tak? Stop. Dia cerita kat saya, most of the clients ask them to stop. Sebab dia tak boleh nak cope. Kan? Dan pada saya, kenapa viral in the first place? Sebab bila you dah viral, you tak boleh cope, you punya brand jatuh kan? Betul. Tapi they need to go through this thinking, and pada saya ada kebenaran dia. Kadang-kadang benda ni kena organik sikit lah. Kan? Tak boleh nak turun meletup aja. Kan? I see. You kena belajar bertatih dulu sikit-sikit lah. Kan? And just to be fair to the coaches tu, maybe Encik Firdaus setuju lah. Bila dah berjuta-juta, you want to be in the same group of orang lain yang berjuta-juta. So one of the ways is to bayar membership fee RM10,000 dan boleh jumpa kohort-kohort yang sama level or a bit higher than you. Yes. And from there you can draw from the strength, idea kan. Okay, bagus. Pada saya support. Okay, pada saya support. Dan tapi you kena reach a certain level dulu. Okay, bab tu mungkin ada yang tak setuju dengan saya lah. Okay, we agree to disagree lah on that matter kan. Tapi I like the way that InScan, kelas-kelas InScan memang very asas. Very asas maknanya kalau kita tak tahu dan kita nak belajar pasal benda tu, contohnya restoran kita masuk program tu, kita akan belajar banyak pasal benda tu. Memang I plan to register pun sebelum jumpa Encik Firdaus pun. And then ada juga yang level up. Ada yang level up, tapi dia ada certain level lah. Once dah sampai level yang terlalu tinggi, maybe boleh start cari yang lain. InsyaAllah. Kita kena, for us in InScan, ramai orang tanya kenapa tak buat kelas yang advance apa semua. Saya kena stay in the lane lah. Kan? Dengan resources yang saya ada, dengan berapa ramai lagi orang yang saya rasa saya boleh bantu, I just stay in this lane lah. Ada banyak lagi agensi lain yang saya rasa boleh buat a better job. Kita ni jangan tamak nak buat banyak sangat benda, lepas tu kita tak buat dengan cara betul kan. So kita buat je cara ni, kita tolong cara yang kita tahu dengan resources yang kita ada. InsyaAllah kita cuba je lah. Kan? Yalah, sebab government punya di bawah Kuskot ni pun dah ada vertical integration. So maknanya kalau kat sini pas handover lah. Saya ada je yang macam startup punya usahawan kan, dia kata saya recommend dia orang, okay, you should go to Meranti, you patut pergi Cradle apa semua, because dia orang punya setup ni lebih sesuai untuk handle your kind of startup. Okay? Saya punya our kind of business is slightly different. So dan saya rasa usahawan pun appreciate. Kalau tidak kan kita semua benda kita nak handle, itu yang saya rasa itu yang macam balik pada soalan itu, benda tu start bertindih. Semua orang nak buat semua benda kan. So, tak boleh macam tu. Faham. Okey Encik Firdaus, untuk pengakhiran, apakah mesej Encik Firdaus kepada bakal-bakal usahawan ataupun usahawan yang sedang berusaha pun sekarang ni dekat luar sana? Actually saya dengar last year dan this year ramai usahawan kita setengah struggle. Okay, I think the biggest struggle yang dia tengah hadapi sekarang ni adalah kenaikan harga barang. Okay, kenaikan harga barang, and then dia orang katalah orang tak berbelanja. Okay, orang tak berbelanja ni kita dah bincang dulu dengan dia orang lah. Maybe okay, kalau orang jenis ni tak berbelanja, you kena cari orang jenis lain. Okay, so we talked about whether you punya target customer tu kena revise ke tak. Tapi dari segi kenaikan harga barang ni memang saya akui barang makin mahal apa semua. Jadi pada saya, kalau you one cara terbaik untuk you handle isu ni adalah you kena pastikan costing you betul. Okay, masih ramai lagi usahawan yang kita pujuk baru nak masuk kelas macam mana nak belajar buat costing dengan cara yang betul. One of the most complicated costing is kedai makan. Dia kilang punya costing dia senang tau. Kedai makan ni sebab dia ingredient satu nasi goreng tu mungkin ada 20 kan, secubit garam semua, tapi semua benda kena kira. So saya masih lagi nak war-warkan, minta pada usahawan kat luar sana ambil masa sikit, belajar macam mana untuk buat costing balik dalam you punya business. Kalau you kedai makan, kita ada program keuntungan menu, okay, untuk masuk. Ataupun you boleh masuk kita punya program pembangunan produk. Di dalam tu kita ajar macam mana buat costing. Dalam situasi senario di mana barang makin mahal ni, lagi you punya costing kena lagi tepat.
Kalau you macam tak berapa sure macam mana you buat you punya costing, masuk balik belajar. Okay, masuk balik belajar, baru you boleh betul-betul tahu how big is the problem yang ada depan mata you. Okay, nak harapkan kerajaan untuk turunkan harga barang tu lambat lah. Dan government tak boleh nak control semua benda. Tapi macam mana you nak survive in between. In between tu, so you kena cerdik. Okay, ada usahawan yang mati-mati takkan naikkan harga dia sebab dia kata nanti kedai ditutup. Okay, dia akan jalan je rugi. Tak boleh macam tu. Okay, kita punya rakyat Malaysia ni kan pelik sikit tau. Okay, saya pernah jumpa orang datang saya, Cik Firdaus, you in-scan orang masuk kelas you kan, lepas tu kan kedai dia jadi mahal. Dia salahkan saya. Okay. Dan cakap dia, Cik, mungkin sebelum tu dia berniaga, dia tak untung banyak. Kan? Tapi Encik yang untung sebab Encik makan kat situ. Kan? Tapi dia kata, saya nak untung lah. Pelanggan asyik consumer je nak untung. Dia nak orang lain semua rugi. Kan? Dia nak semua benda murah, dia nak semua benda ni kan. Tapi tak boleh. Dia benda tu jadi dah turun kepada peniaga kita pula, kena tanggung kerugian semata-mata nak memuaskan hati pelanggan dia yang nak murah aja ni. Kan? I think this is the mentality yang we have to remove daripada orang kita juga. Okay, they have to pay for quality and they have to pay for ni. Okay, yes, market forces will be there. So kita punya pengusaha ni kita kena pandai lah kan. Kita kena pandai kira, kita kena pandai macam mana kita nak packagekan produk kita supaya mungkin tak nampak harga naik tapi kita still boleh cover cost. Benda-benda macam tu kita boleh belajar kan. Dan saya harap macam ni sekarang ni ramai orang berniaga kat Bazar Ramadan kan. Scary ya. Actually kalau kita tanya setiap tahun kan, sebenarnya sale banyak tak untung. Sale banyak untung sikit. Kan? Dia banyak rugi, banyak kadang-kadang dia ketirisan daripada dia punya wastage. Wastage banyak pasal Ramadan. Kan? Kita nampak je jual bagus, lepas tu you pergi kat masjid kan tengok banyak je dia. Kan? Dia hantar kan sebab tak terjual. Yang tak terjual tu sebenarnya makan dia punya margin kan. So benda-benda macam tu still berlaku. So belajar dulu sikit lah. Cari ilmu dan kita tengok. Tapi saya sentiasa doakan lah. Doakan kepada usahawan kat luar sana, lebih-lebih lagi yang nak cari rezeki halal, nak raya ni kan. Okay. Inilah peak usahawanan kat Malaysia bulan puasa ni. Okay. Saya doakan kejayaan dia orang dan kesejahteraan dia orang. Alhamdulillah. Okay guys, di situ saja kita punya podcast. Tetapi secara penutup saya nak rumuskan, nak berniaga ni seperti mana semua benda dalam hidup kita kena ada ilmu. Boleh dikatakan terutama sekali berniaga lah, sebab berniaga ni kita tak ada support system. Typically tak adalah. Kalau kita berjaya, Alhamdulillah. Kalau kita rugi, kita yang kena tanggung. So jangan buat benda ni tanpa ilmu. Untuk sesiapa yang berminat untuk join kelas-kelas InScan, boleh lawat website website InScan. Just Google je InScan tu, mesti akan jumpa punya. Boleh terus register kat sana. Ada banyak program-program yang sesuai. Even for me untuk yang nak masuk dalam industri yang tak pernah buat lagi. Terima kasih Cik Firdaus for coming. Selamat berpuasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum.